Bila turun ayat ni, kerja mengawal rumah Nabi diberhentikan. Tuan-tuan, kalau hari ni tuan-tuan pergi Masjid Nabawi, Masjid Madinah, Raudhah. Tahu Raudhah? Apa dia? Raudhah ni makna dia taman. Hadis Nabi kata, ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah wal minbari ala haudi wa minbari ala haudi. Nabi kata, di antara rumah aku, hak kubur Nabi lah ni, dengan mimbar aku, mimbar khutbah ni, raudhah min riyadil jannah, itu taman daripada taman syurga Allah. Wa minbari, dan mimbar aku ni, ala haudi, di hari akhirat esok dia akan ada di sebelah telaga aku. Hak cerita daripada rumah Nabi sampai mimbar Nabi, Raudhah, yang itu semua kita faham lah. Sejak bila kita faham? Sejak kita cerdik, kita faham lah. Tapi yang kata mimbar aku akan ada di tepi haudi, di tepi telaga aku, kolam aku ni, maksud dia apa? Jumhur ulama kata maksud hadis tu ialah mimbar Nabi tu, hak Nabi duk guna masa hayat dia tu, akan dibangunkan semula dan diletakkan di tepi kolam Nabi di hari akhirat esok. Tuan-tuan kalau boleh baca Arab, tuan-tuan boleh baca satu buku, Tarikh Al-Mimbar. Cerita mimbar saja ada satu buku. Cerita mimbar Nabi saja satu buku. Mimbar hak adalah bukan mimbar Nabi. Itu dah dibuat kemudian dah. Mimbar Nabi dulu ni, tuan-tuan, asal-asal Nabi khutbah tahu mana? Nabi khutbah dekat mihrab Nabi tu. Hari ni kalau tuan-tuan pergi Raudhah tu, dekat penjuru belah kanan depan tu ada satu mihrab. Mihrab Nabi. Berkembang dengan mihrab Nabi tu ada satu tiang. Dia berkembang. Dia duk melekat di mimbar Nabi, di mihrab Nabi tu berkembang. Tiang tu dia panggil tiang ataupun ustuanah, dia panggil dalam bahasa Arab, ustuanah mukhallaqah. Tiang wangi dia panggil. Apa cerita tiang wangi ni? Apa cerita dia? Cerita dia, disitulah letaknya batang kurma yang Nabi dulu dia khutbah, dia duduk sandang di batang kurma tu. Tu tempat dulunya batang kurma hak Nabi duduk guna buat bersandang waktu khutbah tu. Tempat tu ditanda dengan satu tiang. Tiang tu adalah tiang hak duduk melekat berdempet dengan mihrab Nabi. Dia panggil ustuanah mukhallaqah. Dia panggil tiang wangi. Pasal apa panggil tiang wangi? Wangi ke tiang tu? Ni bulan 12 ni pipi satu macamnya duk cium tiang tu pula. Dah dulu dipanggil ustuanah mukhallaqah, tiang wangi, masa batang kurma dulu ni. Oleh kerana Nabi SAW duk khutbah duk sandang tiang tu. Bila mai satu perempuan tukang kayu, perempuan, dia offer dekat Nabi, dia nak buat mimbar 3 anak tangga. Nabi tanya dia nak buat apa? Dia kata senang, bila tuan baca khutbah, tuan boleh duduk atas tempat tinggi, daripada jauh orang boleh, Nabi setuju. Maka dibuat satu mimbar, itu mimbar pertama yang Nabi guna. Satu mimbar 3 anak tangga. Nabi khutbah di anak tangga ketiga. Bila wafat Nabi, Abu Bakar As-Siddiq, dalam cerita yang kata tarikh mimbar tadi ni ada cerita benda ni. Abu Bakar As-Siddiq dia duduk di anak tangga kedua. Mai Umar bin Al-Khattab dia duduk di anak tangga satu. Pasal apa tu dia duduk turun anak tangga tu? Pasal apa? Pasal hormat. Oleh kerana Nabi duduk di anak tangga ketiga, Abu Bakar rasa dia tak layak Nabi duduk sama tangga dengan Nabi. Dia duduk tangga nombor 2. Pasal besarnya hormat dia kepada Nabi. Bukan dia tak mau ikut sunnah Nabi tak. Besarnya dia hormat kepada Nabi ni. Dia duduk. Mai Umar besarnya hormat dia kepada Nabi dan kepada Abu Bakar sebagai sahabat senior Nabi. Dia duduk tangga nombor 1.
Bila wafat Umar, naik Osman bin Affan. Osman duduk di tangga nombor 1 juga. Kalau dia duduk atas lantai, member tu angkat upi kelembang lah. Dia duduk di tangga nombor 1 juga. Tapi kemudiannya Osman naik di tangga nombor 3. Pasal apa? Pasal orang Islam ramai pada masa tu. Bila duduk di tangga bawah, orang belakang tak nampak. Macam kita mengajar masjid ni, kalau saya ni kunung-kunung nak tunjuk warak, tak mau duduk atas bangku, saya pergi duduk bersila atas lantai, boleh juga, walaupun lenguh kaki sikit. Orang tua duduk lama lagi lenguh kaki, kan? Orang belakang marah, marahlah. Bukan dia nak tengok Ustaz Samsuri ni handsome apa, tak. Tapi bila tengok nampak ni lain dengan tak nampak. Bila bercakap kenin naik tu, dia punya kenin sudah naik. Nak tengok yang tu daripada duduk dengar suara. Jadi dia kata tak payah mai duduk rumah dengan radio, sudahlah dia kata. Mai tu pasal nak visualize, pasal nak tengok. Bila dia tekan satu-satu cerita, mata jeger, muka naik merah, kenin melentik macam Bruce Lee tu. Tu nak tengok tu. Jadi apabila Osman duduk di tangga bawah, orang belakang tak nampak, mereka pun pergi request kat dia. Mereka kata, ya Amirul Mukminin, tak bolehkah duduk di atas sikit? Dia ni pun fikir tak kena. Pasal apa? Pasal dia rapat dengan Nabi. Pasal apa kata dia rapat dengan Nabi? Dia menantu Nabi. Dia menantu macam mana? Dia menikah 2 orang anak Nabi. Dia menikah seorang, meninggal, dia menikah seorang lagi anak Nabi. 2 anak Nabi isteri dia. Jadi bukan dia tak hormat kepada Nabi, tapi atas maslahah. Dia panggil atas kepentingan awam pada masa tu. Dia naik duduk di tangga nombor 3 balik. Tapi member tu, oleh kerana dimakan masa, akhirnya dia reput. Dan katanya, setengah riwayat kata, kayu-kayu member hak zaman Nabi guna dulu, ditanam di bawah tapak member yang ada hari ini. Pohon kurma hak Nabi guna dulu pun, yang apabila Nabi pindah guna member 3 anak tangga, pohon kurma bunyi kriau. Bunyi kriau macam anak unta. Semua orang dalam masjid pergi duduk cari ni unta siapa, lepas masuk mai duduk kriau. Tengok Nabi turun daripada member baru ni, Nabi pergi dekat batang kurma tu pegang. Ni yang kata mukjizat. Nabi pergi pegang. Nabi kata dekat dia, apa yang hang mau? Kalau hang mau kembali menjadi pohon kurma, aku minta kepada Allah. Ataupun kau mau kekal sebagai batang kurma yang macam ni, engkau akan bersama dengan aku di dalam syurga. Nabi bercakap. Kalau saya lah bercakap dekat apa kali, tadi ni merepek. Nabi SAW mukjizat Allah bagi dekat dia. Batang kurma pilih untuk kekal macam tu, dengan syarat dia dengan Nabi dalam syurga. Semua adalah hadis, tuan-tuan. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jangan duk kata ni apa, duk main cerita mengarut pelik. Mengarut apa? Setakat batang kurma bercakap ini tak ada apa. Sap-sap sui. Mukjizat Nabi SAW sampai belah bulan. Ini cerita kurma. Pokok kurma bercakap ni nak pergi buah hingang. Apa nak buat ramai apa? Bulan. Nabi isyarat dengan tangan. Terbelah 2. Turun bulan tu. Duk apit bukit, turun, duk belah ni sebelah, belah ni sebelah, lepas tu naik cantum balik. Berlaku pada zaman Nabi SAW sebagai mukjizat Nabi SAW. Itu sebab heran apabila orang Arab yang hidup pada zaman tu pilih untuk tak beriman dengan Nabi. Heran. Pasal apa? Allah tunjuk bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sampai macam tu sekali. Allah tunjuk. Tak beriman juga lagi. Oh, teruk sungguh. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. So, tiang hadap berdempet dengan mihrab Nabi itu, dia panggil ustuanah mukhalaqah. Tiang wangi. Pasal apa? Pasal masa zaman dia batang kurma dulu ni, sahabat-sahabat Nabi piduk lumuk wangi-wangian di tiang itu. Zaman tu lah tak ada. Maka kekal dipanggil, tapak tempat batang kurma tu dijadikan tiang dan dinamakan dia tiang mukhalaqah, tiang wangi. Kita duk pi umrah berapa kali dah, kita duk pi Madinah berapa kali dah, kita tak pernah ambil tahu sejarah-sejarah
yang ada di dalam Masjid Nabawi itu. Okey. Ni hadiah nak abang ayat wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala itu memelihara ia akan Nabi Muhammad daripada jahat manusia. Pasal apa? Pasal masa tu Nabi SAW di Madinah tiap-tiap hari siang malam sahabat-sahabat buat giliang pergi duduk tunggu tepi rumah Nabi tu, hak makam Nabi itu, depa pergi duduk tunggu. Tang mana pos bukan pejabat pos pengawal keselamatan duduk tu tang mana? Kalau tuan-tuan pergi hari ni Raudhah, okey, kita menghadap kiblat Raudhah, pas lagi belah kiri ada 3 tiang duk berdempek lekat dengan makam Nabi. Pasal tak? Patut saya mau bawa jenis-jenis teknologi, tunjuk gambar apa sikit kan, baru nampak. Tapi orang yang pernah pergi nampak. Masuk dalam Raudhah tu menghadap kiblat, belah kiri makam Nabi. Ada 3 batang tiang duk melekat di dinding makam Nabi itu. Ada 3 tiang. Okey, 3 tiang. Tiang hak depan sekali itu dia panggil tiang sarir. Tiang sarir, sin ra ya ra. Sarir. Sarir ni maksud dia apa? Maksud dia pangkin tidur. Pangkin tempat tidur. Sarir. Pasal apa? Pasal di situlah tempat Nabi SAW selalu beriktikaf. Dia ada satu tikang buat daripada pelepah kurma. Nabi letak di situ. Yang kita duk baca hadis Nabi iktikaf dalam masjid, Aisyah tolong sikat rambut dia. Hadis kita biasa baca di Masjid Abdullah Fahim bab iktikaf dulu ni. Kan? Nabi ulung kepala dia daripada dalam masjid, ulung kepala keluar tu maksud dia apa? Rumah dia lah, kembang tu. Aisyah tolong sikat rambut Nabi. Di situlah insiden ataupun kejadian sisir rambut Nabi waktu iktikaf berlaku. Tiang itu dinamakan tiang sarir. Ambil sempena Nabi letak tempat tidur dia yang dibuat daripada pelepah tamar. Yang kedua, yang duk melekat dinding 3 tiang tu, depan sekali tiang sarir. Yang kedua, di situlah pos kawalan. Pos kawalan. Dinamakan tiang itu tiang haras. Ha kecil. Ha ra sin. Haras. Ataupun dipanggil tiang muharris. Maksudnya tiang pengawal. Depa jaga rumah Nabi. Pasal apa? Pasal tak tahu siapa yang berniat jahat nak mai buat apa dekat Nabi. Tuan-tuan, jangan kata Nabi SAW, sampai hari ni Imam Masjidil Haram dengan Imam Masjid Nabawi sentiasa ada pihak cuba nak bunuh. Masuk YouTube, tuan-tuan type cubaan bunuh Imam Masjid Nabawi. Dia tunjuk gambar tu. Syekh ni mai daripada, ini bukan cerita masjid negara. Ini cerita Masjid Nabawi. Tapi kejadian dia lebih kurang macam tu lah. No, mai daripada belakang tu, dia kedah orang ni, dalam saf ni, dia kedah orang, dia nak pergi tikam. Itu sebab kita pergi Mekah, kita pergi Madinah, imam semayang, polis tak semayang. Walaupun semayang Jumaat, ada 6 orang, 8 orang lah, dia tambah lagi. Pasal cubaan nak bunuh ni duk jadi banyak kali. Dulu 4 orang ya. 6 orang lah, ramai lagi duk jaga. Kalau Syekh Sudais duduk atas mimbar khutbah Jumaat tu, keliling mimbar tu penuh polis. Tu dia janggut rempung semua bagus. Mau duduk tunggu. Tapi pakai sunglass lah. Dan pasal apa? Pasal ada dalam ramai-ramai tu tahu meluru keluar bawa pisau pilu tu. Itulah zaman Nabi SAW lebih lagi. Maka tiang tu, kalau yang duk melekat di dinding kubur Nabi itu, hak depan tiang sarir. Yang kedua tu tiang pengawal. Tiang haras juga dipanggil dengan nama tiang Ali. Pasal apa? Pasal dalam ramai-ramai sahabat yang duk jaga tu pos keselamatan rumah Nabi itu, Sayyidina Ali bin Abi Talib adalah orang yang paling kerap mengambil giliran jaga rumah Nabi.
Sehinggalah turun ni ayat yang kita baca ni, wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah Subhanahu wa taala pelihara engkau wahai Muhammad daripada jahat manusia. Bila turun ayat ni, Nabi keluar daripada rumah dia, mai habaq dekat sahabat yang duk berkawal di tepi rumah dia. Nabi kata apa? Allah sudah turun ayat, Allah kata Allah jaga aku daripada jahat manusia. Hampa pi balik, Nabi kata tak payah jaga dah. Ni cerita tiang haras ni, dia main ni ayat ni cerita ayat ni, ayat surah Al-Maidah ayat 67 ni. Dia berkaitan dengan cerita tu. Dan lagi satu tiang hak berdempek di belakang tu dia panggil tiang wufud. Wufud, waw fa waw dal. Wufud maksudnya delegation. Bila ada perwakilan daripada negara-negara luar mai nak jumpa Nabi, jumpa di situlah. Sebab zaman tu tak ada lagi Putrajaya ni. Semua apa cerita duk main dalam masjid Pak Tagi tu lah. Mainlah daripada negara mana ke apakah, jumpa tepi tiang tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah. Kalau nak cerita segala tiang ada dalam masjid tu, sambung kuliah subuh esok pula. Nak cerita. Dia bukan ada istimewa apa, tak ada. Jangan sekali tuan-tuan dengar-dengar macam ni, bulan 12 ni terekam pergi umrah, satu macam punya duduk peluk tiang tu, lagu duduk 4 pipi kanan pipi kiri, lagu duduk kiss tiang tu daripada atas sampai bawah, pergi duduk buat kerja lagu tu, kena cukup dengan polis Saudi, pergi duduk abang Samsuri, Malaysia, Samsuri. Jangan. Itu semua cerita. Tiang-tiang tu menjadi tanda bahawa dulu ada satu cerita berlaku di situ. Tidak ada apa-apa. Kecuali dia ada satu tiang, dia panggil tiang Aisyah. Tiang Aisyah. Tiang Aisyah ni tang mana tuan-tuan? Kalau kita menghadap Raudhah, menghadap arah kiblat. Hak tadi 3 tadi, hak duk berdempek di makam Nabi tu, hak depan tadi tiang apa nama tadi? Hak kita kata depan tadi? Lupa dah itu. Aku cerita buat penat dah. Tiang sarir. Tiang tempat Nabi tu tidur, duk landing, duk rest, duk iktikaf. Tiang sarir. Sederet dengan tiang sarir tu yang ketiga. Tiang sarir, lepas tu ada satu tiang dia panggil tiang Abu Lubabah. Lepas tu yang ketiga dia panggil tiang Aisyah. Yang ni ada dicatatkan oleh Imam At-Tabrani. Kalau kita menghadap arah kiblat daripada tiang sarir hak depan, hak duk berdempek depan sekali tu, first, second, third. Itu dia panggil tiang Aisyah. Kalau tuan-tuan pening, tuan-tuan pergi sana tengok di atas. Di atas tu dekat dengan bim tu dia ada tulis hadhihi ustuwanah Aisyah. Dia ada tulis, dia ukiap di batu tu. Ini tiang Aisyah, dia tulis. Ada orang pergi umrah masuk dengan hak baru ni pergi 11 kali dah. Dia tak nak tengok benda tu pun. Kan? Pergi tengok. Oh, dia tulis hazihi ustuwanah Aisyah. Ini tiang Aisyah. Imam At-Tabrani dalam riwayat dia dalam kitab Al-Mu'jam Al-Awsat, dia ada cerita tentang tiang Aisyah ini. Dia buat mai satu hadis daripada Aisyah. Dia kata Nabi SAW ada sebut. Nabi kata dalam masjid aku ada satu tempat, ada satu spot, ada satu tempat, kalau manusia tahu kelebihan tempat itu, manusia sanggup cabut undi untuk nak duduk tu. Nabi sebut macam tu. Nabi tak habang tang mana, Nabi wafat. Jadi sahabat-sahabat ni yang jenis mencari, yang jenis memburu kelebihan ini, bila dengar cerita duk tergantung ni, bila wafat Nabi SAW, dia pergi jumpa Aisyah radhiyallahu anha. Dia kata Aisyah, yang Nabi sebut ni, Nabi kata dalam masjid dia ni, dalam masjid Nabi ni ada satu tempat, ada satu spot yang siapa tahu kelebihan tempat tu, dia sanggup cabut undi untuk nak duduk tentu. Tang mana tempat tu? Dia tanya Aisyah. Aisyah satu macam ya tak jawab. Dia buat tak mau jawab. Bara dia apa? Kan kau agama ni apa benda pun modoh abang hang aku duk buat tak mau abang kat kami macam tu. Tapi sahabat duk usyar tengok.
Aisyah radhiyallahu anha lepas tu dia bisik sesuatu ke anak menakan dia, Urwah bin Zubair. Dia bisik dekat anak menakan dia. Urwah ni adik siapa tuan-tuan? Adik Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair anak menakan dia, tapi dia ambil buat anak angkat dia. Adik kepada Abdullah bin Zubair ni nama Urwah bin Zubair. Dia ni satu orang yang alim besar Madinah. Madinah pada masa tu ada 7 orang alim, dia salah seorang. Urwah bin Zubair. Aisyah bisik apa tu kat dia, start pada tu Urwah duk piduk tuan tu ya. Sahabat lain sudah duk usyar tengok. Apa petik jari. Kata kalau macam tu, inilah tempat yang Nabi sebut dalam hadis, kata ada satu tempat dalam masjid ni, kalau siapa tahu kelebihan dia, dia sanggup cabut undi untuk duduk tuan tu. Bila tanya Aisyah, Aisyah tak mau abang, Aisyah abang ke anak menakan dia. Anak menakan dia lepas pada Aisyah abang tu, dia apa cerita pun dia nak pergi duduk tuan tu. Maka dalam apa nama Al-Mu'jam Al-Awsat, Imam At-Tabrani kata, di situlah yang dikatakan Ustuwanah Aisyah adalah tempat yang istimewa itu. Cuma siapa yang bila sampai di sana, jangan duduk peluk tiang tu, pergi semayang berdekatan dengan tiang itu. Dia beritahu macam tu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Banyak cerita Abu Lubabah tak abang lagi. Cerita Abu Lubabah kan. Banyak. Jadi tuan-tuan kalau sampai di Madinah ni, kalau tuan-tuan sampai dalam keadaan tuan-tuan tahu ni benda-benda yang historical, benda-benda sejarah yang bukan sejarah sembang kosong, sejarah yang ada disebut dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan lepaskan benda-benda ni supaya ziarah kita ke Madinah itu betul-betul memberi satu impact dekat jiwa kita.